Okay. So, sedotan kenapa keluar saya tak pasti. Okay. Tak apa, nanti sedotan boleh masuk balik. Okay, so hari ini saya akan terangkan berkaitan kod arahan dan juga jenis data. Sekiranya ada masa, kita teruskan kepada jenis data. Sekiranya tidak, saya akan terangkan berkaitan kod arahan dahulu. Okay. Alright, so saya harap semuanya sihat. Tak apa kalau yang tak ada tu, cuma tolong maklumkan setiap kelas kita memang saya ada buat rekod. So siapa yang terlepas, mungkin kekangannya ada adik-beradik lain yang mungkin nak menggunakan pembelajaran remote learning. So mungkin masanya bertindih, tak apa. So saya ada rekod. Okay, so hari ini kita teruskan kepada chapter 3. Okay, sebab hari tu kita sebenarnya dah habis ralat. Okay, so kita dah habis ralat. Okay, kalau ada sebarang persoalan, mungkin saya terlepas pandang, tolong turn on your punya mic. Turn on your punya mic, terus tanya secara video conference ni. Okay, mungkin sebab saya tak akan perasan pada bahagian ruangan chatting tu. Okay. Pergi ke ayah, pergi ke ayah. Panggil ayah, panggil ayah. Okay, alright. So hari ni, tajuk kita adalah persekitaran kod arahan. Okay, sebelum tu, you perlu tahu perlu tahu apa itu maksud kod arahan. Okey, kod arahan tu bermaksud kod arahan bermaksud okey, arahan yang kita tulis menggunakan bahasa komputer untuk kita mengarahkan. Maksudnya untuk kita nak arahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Okey. Sebab okey, awak kena tahu sebenarnya kita rasa komputer ni sangat bijak. Sebenarnya komputer tidak tahu apa-apa melainkan manusia sendiri yang membuat satu kod arahan untuk ia membuat sesuatu tugasan. Okey, misalnya bagaimana paparan huruf K boleh terpapar pada uh, kod display ini kan semasa kita type. Okey, bagaimana kita nak arahkan perkara tersebut untuk komputer lakukan. Itu adalah merupakan satu kod arahan. Okey, alright. Apabila kod arahan yang penuh tersebut, kita panggil segmen kod. Okey, di mana segmen kod tersebut diguna untuk membina satu atau cara bagi menyelesaikan masalah. Okey, tak kira apa sahaja selain komputer. Okey, kalau contoh you pergi McD. Okey, sekejap Manisa, pergi kat ayah. Pergi kat ayah. Okey, misalnya kalau you pergi McD kan, McD dia ada sistem di mana sebelum PKP ni saya cakap, okey kalau you pergi McD, di mana yang awak kena beli secara di kaunter. Okey, sebelum you pergi kaunter dia ada satu teknologi sistem dia di mana you kena klik pada paparan tersebut. Okey, bagaimana perkara tersebut berlaku? Di mana awak nak makan sesuatu makanan di McD. Okey, awak tekan itu. Kemudian dia terus paparkan apa set, apa you nak customize, contoh you tak nak air coke, you nak air ais lemon tea. Okey, harga dia itu adalah salah satu segmen kod yang dia dah bina untuk awak membeli makanan di McD. Alright, itu adalah merupakan pergi pakai baju. Okey, itu adalah satu segmen kod dibina untuk bina atau cara tersebut. Okey, untuk menyelesaikan masalah pembeli membeli makanan di McD. Okey, itu adalah contohnya. Okey, bahasa komputer. Okey, perlu tahu juga maksud bahasa komputer merupakan bahasa pengatur caraan yang digunakan oleh atur cara menulis kod arahan. Okey, bahasa komputer terpulang. Terdapat pelbagai bahasa komputer yang ada di dunia ini. Okey, antaranya adalah Scratch yang awak telah belajar semasa tingkatan 1. HTML, belajar juga tingkatan 1, Python, dan macam-macam. Okey, ada C++, ada C semua. Okey, sekejap sebab ada anak saya kejap. Awak tunggu di sini kejap.
Okay, so kita teruskan Alright, so itu adalah bahasa pengatur caraan. So awak kena tahu apa maksud definisi-definisi ini kerana ada kalanya soalan akan bertanya ke awak. Okay, kepada pelajar-pelajar apa maksud definisi tertentu, apa itu segment code, apa itu bahasa komputer. Okay, bahasa komputer bukan awak tulis scratch. Okay, bahasa komputer apa maksudnya? Baru bila soalan tanya contoh bahasa komputer ataupun contoh bahasa pengatur caraan, ini adalah dia. Okay, Scratch, HTML, Python, PHP, C++, C, itu kita panggil contoh bahasa pengatur caraan. Okay, alright. So, persekitaran kod arahan, okay, di mana ia merujuk kepada persediaan terhadap peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menulis kod arahan. Okay, kita boleh gelarkan juga sebagai perkakasan komputer, sambungan internet, pelayar web, perisian aplikasi, bahasa pengatur caraan. Okay. Alright, setiap bahasa pengatur caraan mempunyai penterjemahnya sendiri. Okey, penterjemah tu bermaksud bila key point you masuk, okey, dia terus faham apa istilah yang you type tersebut. Okey, kalau macam contoh Scratch kita belajar dulu kan. Okey, untuk Scratch, persekitaran kod arahan Scratch yang dulu kita perlukan apa? Okey, kita kena download, pergi ke laman web Scratch. So maksudnya kita perlu sambungan internet. Okey, pelayar webnya kita pergi laman web Scratch dan perisian aplikasi. Kita perlu download aplikasi Scratch untuk ada pada kita punya di komputer. Okey, itu maksudnya persekitaran kod arahan. Okey, so untuk di bawah tajuk ini, okey, ini yang saya kata ni penterjemah. Penterjemah terdapat 3 jenis iaitu penghimpun ataupun kita panggil assembly. Alright, di mana contoh penghimpun adalah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Okey, yang kedua, penterjemah yang kedua, pengcompile. Okey, ataupun kita panggil compiler. Contohnya adalah C, C++, Java dan Pascal. Dan yang ketiga, pentafsir ataupun kita panggil interpreter. Okay, contoh Python, PHP, Perl dan Ruby. Okay, this one memang you kena kenal pasti apa perbezaan di antara ketiga-tiga ini. Okay, tidak boleh tukar di antara bahasa pengatur caraan yang dinyatakan di sini. Okay, sebab setiap ada penterjemahnya sendiri. Kalau awak tengok di sini, bahasa pengatur caraan mempunyai penterjemah sendiri dan dikategorikan antara salah satu ini sama ada penghimpun, pengcompile ataupun pentafsir. Okey. Alright, untuk tingkatan 2 ini kita akan fokus semua kepada Python. Okey, kita akan fokus kepada Python. Okey. So kalau you nanti sebab saya ada bagi latihan, tak apa nanti kita buat. Kalau you tak ada Python, you boleh download aplikasi Python di laman web Python ataupun you terus sahaja guna online Python. Namun online Python dia ada banyak kekagan dan ada kekurangan dia lah. Okey, dia tidak seperti Python yang biasa kita gunakan. Okey. Alright, seterusnya kita pergi ke tajuk iaitu jenis-jenis data di dalam kod arahan. Okey, sebenarnya nota ni saya dah ringkaskan. Okey, saya dah ringkaskan daripada buku teks awak. So, boleh rujuk sahaja pada slide ini. Okey, sekejap ya, ambil masa. Alright, so nanti siapa yang ada ni? Tengok lambat sedikit Saya pun tak boleh tengok siapa yang dah masuk dalam kelas. So, siapa yang ada dalam yang hadir ni, kejap lagi last kelas kita, make sure you jangan left dahulu. Okay, tolong jangan left kerana saya akan minta you isi form kehadiran untuk memastikan yang hadir ni saya boleh tahulah. Okay, cuma saya tak tahu TJ Production ni siapa. Siapa TJ Production ya? Siapa ni? Oh, Tashwin. Okay, siapa yang tak pakai MOE, nanti awak tak boleh isi Google Form. So, Google Form tu awak perlu isi. Gunakan ID MOE ya. So, nanti saya akan bagikan link dia. Okay, so kita tunggu slide saya ni keluar. Okay. Alright. So, kita teruskan dengan jenis data yang terdapat di dalam kod segmen.
Okay. Alright. Ini adalah antara definisi yang memang you kena hafal. Okay. Yang you kena ingat. Okay. Di mana jenis-jenis data ini digunakan untuk mengisytiharkan suatu pemboleh ubah. Okay. Untuk membenarkan atau cara mengenal pasti apakah fungsi atau kegunaan pemboleh ubah tersebut. Okay. Dan apabila pemboleh ubah tersebut, kalau kita tengok berulang kali guna, so kita tak payah pakai pemboleh ubah yang panjang. So kita pakai pemboleh ubah yang kita dah definekan, maksud kita dah isytiharkan pada awalnya tu. Okay, contoh awak nak tulis pi. Kalau pi, takkan awak nak tulis setiap kali 22/7, 22/7. So kita gunakan pemboleh ubah tersebut yang kita telah isytiharkan tadi pada awalnya. Okay, alright. Okay, so jenis data yang kita akan belajar adalah integer, double, boolean, char dan string. Ini antara 5 jenis data yang kita akan belajar. Okey, namun ia boleh dikelaskan kepada 3 bahagian iaitu nombor, teks dan nilai logik. Okey, nombor kita boleh nampaklah integer semestinya di bawah nombor. Okey, sebab nombor kita tahu integer kalau awak dah belajar, integer merupakan salah satu nombor bulat. Okey, apa saja nombor, jenis data tersebut di bawah bahagian nombor ataupun nilai berangka. Okey, nombor melibatkan nombor bulat dan nombor perpuluhan. Teks, okey. Salah satu bahagian jenis data adalah di bawah teks di mana merupakan satu aksara dan satu rentetan aksara. Ini bermaksud yang melibatkan huruf ataupun satu mesej, satu ayat. Okey. Melebihi satu perkataan. Okey, saya boleh. So itu merupakan satu rentetan aksara. Okey, manakala yang terakhir, kelas yang terakhir adalah nilai logik. Kedua keadaan saja, sama ada pernyataan tersebut benar atau palsu. Okey? Alright. So nanti kita akan buat satu persatu. Okey. So ini adalah contohnya. Okey, jenis data kalau kita buat carta. Jenis data ada 3, nombor, teks dan nilai logik. Nilai logik memang boolean saja. Biasanya di bawah nilai logik. Okey, nombor, contoh nombor bulat. Okey, iaitu INT. INT ni adalah jenis data integer yang ini ya. Okey. Dan nombor perpuluhan adalah jenis double. So ingat, kalau soalan tanya nombor perpuluhan tu di bawah jenis data apa, ia adalah di bawah double. Okay, kalau you ingat balik what you learn in a mathematics, okay, integer is a whole number, right? Do not have either a fraction or decimal number, right? So decimal number dia akan pergi ke jenis double ataupun nombor perpuluhan untuk ASK. Okay, so ini adalah contoh-contohnya sama ada negatif ataupun positif, perpuluhan di bawah kategori jenis data double. Okay, manakala teks, okay, jenis data di bawah teks adalah aksara ataupun kita panggil char. Okay, alright, so contohnya adalah huruf A, B, semua simbol ni kita panggil char ataupun aksara. Dan rentetan string, contoh Malaysia, Borneo, kalau panjang lagi, itu kita panggil sebagai string. Char hanya satu huruf ataupun satu simbol. Okay, itu adalah char. Right, nilai logik benar atau palsu sahaja. Okay, tidak ada selain dua ini. Right, di mana benar kita akan paparkan sebagai true dalam atur cara, manakala palsu dia akan paparkan sebagai false dalam atur cara. Okey, yang ini kita akan nampak semasa kita buat coding Python nanti. Tidak apa. So nanti kita akan buat bersama-sama. Okey, siapa yang ada komputer boleh terus buatlah menggunakan Python. So you terus selepas ini pastikan you dah ada download aplikasi Python. Okey, untuk siapa yang tidak ada laptop, sebenarnya ada aplikasi dalam Android ataupun Apple untuk pembelajaran Python. So nanti kita kena carilah apakah aplikasi Python untuk pengguna Android ataupun Apple. Okay. Right, so this one. Okay. Ingat balik first integer yang kita akan belajar iaitu first jenis data yang kita akan belajar adalah integer di mana nombor yang tidak mempunyai bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Okay, mestilah nombor bulat.
Okey, tak kira nombor tersebut positif, sifar ataupun nombor negatif. Okey, ingat je whole number we call it as an integer. So that one you already learn in a mathematics. Okay, so this one awak nanti salin. Awak boleh nampaklah contoh-contoh yang awak ada belajar di dalam matematik di mana satu garisan linear kiri ke kanan. Kalau ke kanan positif, di tengah-tengah adalah sifar dan ke kiri adalah negatif. Okay. Namun untuk semasa kita menulis bahasa pengatur caraan menggunakan bahasa komputer, okay. Alright, misalnya awak ingin melakukan operasi tambah. Okay, dalam sistem operator matematik biasanya kita tulis tambah lah. Okay, dan komputer masih memahami nilai tambah tersebut, simbol tambah. Tolak sama sahaja, namun untuk darab dan juga bahagi, ini adalah biasa simbol yang awak gunakan untuk pengiraan harian biasa. Namun di dalam bahasa komputer, darab kita gunakan seperti bentuk star ini, manakala bahagi di dalam sistem komputer kita gunakan slash. It's not bahagi, tidak ada bahagi, simbol bahagi di dalam komputer. So tolong hati-hati. Soalan ini adalah soalan favorite yang pernah keluar semasa ujian ataupun exam. Okay, so sekiranya you nak buat pengiraan, tambah mudah saja dan tolak. Namun darab, so 23 kali 8, tapi tukarkan kali tersebut dengan simbol star ini. Kalau di dalam komputer, saya tak pasti adakah sama ataupun tidak. Kalau macam saya punya komputer, shift 8. Awak kena tengok shift, tengok nombor mana yang ada star pada you punya keyboard tu nanti. Okay. Dan bahagi, tukarkan kepada simbol slash sekiranya awak ingin membuat pengiraan di dalam atur cara. Okay, so integer. Right, untuk bahasa pengatur caraan Python, C dan Java menggunakan, menyokong ni bermaksud dia boleh faham jenis data integer. Right, sinteks yang digunakan, kita tak tulis integer seperti ini penuh. Kita hanya type int sahaja dalam komputer. So dia terus faham. Int ni bermaksud integer. So bila you kena buat atur cara nanti, apabila you nak minta pengguna isytiharkan nombor, alright, dia terus you kena assume int itulah. Okay? Right, so fungsi int ataupun bermaksud integer, kita tetapkan sesuatu nilai pemboleh ubah sentiasa integer. Okay, mungkin jawapan you nak terus nombor bulat. So awak kena mention lah, kena buat penetapan isytiharkan pemboleh ubah tersebut. Okay, so ini adalah contohnya. Okay, ini contoh dalam buku teks anda. Okay, contoh dia nak buat pengiraan tambah. Okay, so dia isytiharkan dahulu pemboleh ubah A bersamaan dengan integer. Nilai integernya mesti nombor bulat kan? Letak dalam bracket 10. B merupakan nombor integer juga. Nilainya 29. Dan C bermaksud operasi yang ingin dilakukan adalah A. Nilai A perlulah ditambah dengan B. Print C. Print C ni bermaksud paparkan output hasil jawapan ini. Ini hasil jawapan A tambah B ni berapa. So dia terus paparkan output kepada anda 39 kerana 10 tambah 29 adalah 39. Okay. Alright, so untuk hari ni kita belajar integer dahulu. Okay. Sekiranya kalau you lihat pada classwork awak ini, saya ada beri tugasan. Okay. Okay, sehingga sini. Ada apa-apa masalah tak? Kalau ada apa-apa masalah, awak terus cakap ataupun type pada ruangan chatting ini. Okay, nampak? Kalau awak tak ada, cikgu. Contoh saya tulis pelajar-pelajar. Faham tak? Okay, kalau you tak faham, you terus tulis di sini. Okay? Alright, ataupun you terus turn on mic macam saya kata tadi. Okay, so untuk kelas hari ini, saya ada minta awak minta tuliskan, saya ada bagi latihan kan? Okay, iaitu untuk integer dahulu. Alright, untuk yang ini, awak bukan bagi jawapan 50 tolak 36. Saya nak untuk ketiga-tiga soalan ini, tolong tulis seperti ini. Bagaimanakah cara penulisan, okay,
Sekiranya ingin lakukan hasil tolak bagi A sama dengan 50, B sama dengan 36. Ini. Kalau you nak guna Python, boleh. Okey, maksudnya you nak terus paparkan seperti ini. Okey, kalau you nak buat macam ini pun boleh. Bermaksud awak kena install software Python. Okey, saya tengok dahulu ada tak software Python pada laptop saya. Kalau ada, saya terus tunjuk kepada awak. Kejap ya. Okay, sebentar Python, where is it? Python. See all document. Python item. Okay, Python item. Okay, nota saya pun tak ada, so saya kena download nanti Python. Dalam laptop saya tidak ada Python, so saya perlu download. Okay, so saya kena download lah Python nanti. Okay, sesiapa yang belum download Python dan tidak mahu okay, biasanya saya akan tulis online Python. Okay. So, ini adalah online Python yang you boleh pakai. Okay, kalau biasanya yang kita download Python adalah di www.python.org ini. Okay, ini siapa yang nak download. So, you terus pergi ke laman web Python. Then, you pergi kepada download. The latest one adalah Python 3.8.2. So, you boleh download. Okay. Alright. Sekiranya you tidak mahu download, ini adalah laman web Python yang saya biasa pergi, okay? Iaitu repl.it. Ini adalah antara laman web online Python yang kita boleh gunakan. Awak cuba sahaja, tetapi paparannya akan sedikit berbeza berbanding Python yang awak install. Ini adalah paparan untuk sekiranya awak menggunakan online GDB beta, online Python. Okay, you boleh cuba jawab di sini. Okay, ini adalah antara yang saya gunakan juga. Okay, alright. Tetapi adalah lebih elok awak download. Kalau tak nak, tak apa. So, you buat di sini, you cubalah screenshot. Screenshot apakah output dan awak paste di sini. Awak paste pada latihan yang diberi iaitu aktiviti 3.1 nanti. Okay? Alright, so nanti awak paste di sini. Okay, tetapi sesiapa yang mungkin rasa kekangan, agak sukar, awak tulis semula soalan di dalam buku latihan dan awak rujuk nota pada 3.11 ini, awak rujuk nota tersebut dan awak cuba buat coding dia dan sekali dengan output. Dan awak terus tangkap gambar, hantar personal kepada saya through WhatsApp pun tak apa. So, saya terus bagi markah di dalam Google Classroom ini. Okay? So, boleh tak untuk hari ni? Faham tak? Saya punya internet pun sedikit. Komputer saya ni tu. Alright. So, untuk hari ni boleh tak? Kita belajar integer saja dahulu. Cuba jawab ketiga-tiga soalan di mana you perlu tulis segmen kod dan outputnya untuk hasil tolak, hasil darab dan hasil bahagi bagi aktiviti 3.1. Kalau boleh, hantar sebelum hari Ahad. Last hari Ahad lah hantar sebab saya nak semak. So, sebelum hari Selasa, you akan tahu apa yang mungkin you salah, ada yang betul. Saya akan komen pada ruangan tersebut.
Nampak internet saya pun perlahan dah. Okay? Alright, tak apa. So, untuk hari ni, siapa yang hadir hari ni, tolong isi kehadiran di sini. Tolong klik di sini. Okay, tapi pastikan, sebab ada yang baru masuk ni, saya tulis sekali lagi. Okay, kehadiran tolong isi di sini. Tapi gunakan ID MOE. Kalau you tak pakai ID MOE, memang tak boleh masuk. Link bawah tu cikgu. Yes, link di bawah tu. Salah satu, sama saja. Link bawah tu, tolong isikan kehadiran. Okay, saya memang ada catat kehadiran saya. Tapi saya memang akan bagilah. Kalau cikgu awak tak bagi, tak apa. So, saya boleh bagikan markah amalan baik untuk you all. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh. So, hari ni itu sahaja. So, ada apa-apa masalah, tolong boleh private comment pada ruangan latihan dan juga nota ini. Saya akan balas. Okay, tengok. Saya punya ni masih lagi sedikit perlahan. Okey, tak apa. So, hari ni itu saja. So, terima kasih. So, we will see. Saya akan jumpa awak minggu depan pada hari Selasa. Okey? Boleh Alright. Okey, siapa yang dah isi? So, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Okay? Thank you.